Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم المفسدين اللهم انصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita hari ini, dengan izinan daripada Allah Azza wa Jal, kita akan sambung mata pelajaran kita daripada pentafsiran surah Hud. Kita akan baca pentafsiran pada ini hari, iaitu ayat yang ke-21. Setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala khabar dan cerita kepada kita, kata dia tadi itu melaknati orang yang zalim. Tuhan melaknati di atas orang-orang yang kerja kezaliman. Orang yang kerja kezaliman ni siapa? Iaitu mereka yang menghalangkan, mereka yang sekat, mereka yang tak kena ajaran Tuhan. Dan dia tadi itu niat tak baik dengan ajaran Tuhan dan orang yang beriman.
Dan dia tadi itu, orang zalim tu, iaitu orang yang kufur dengan hari akhirat. Maka orang umpama tu mereka tidak kuasa, tak lepaslah kalaulah Allah Subhanahu wa taala hendak mengseksakan dia. Cuma Tuhan tak mengseksakan dia kerana di dalam dunia ni Tuhan masih buka pintu, buka ruang, buka jalan untuk dia tadi itu mengembalikan diri. Tetapi kalaulah dia mati dalam keadaan dia tak beriman, maka Allah Ta'ala akan berlipat ganda terhadap mereka keseksaan. Jadi janganlah wahai orang-orang yang zalim, iaitu orang kafir lah terutamanya, Tuhan raya jangan kamu tadi itu meninggal dunia dalam keadaan kamu tak beriman. Kerana kalaulah kamu menyudahi nyawa kamu di atas kamu tak ada beriman dengan Allah Azza wa Jal sebagai Tuhan yang mencipta, yang mengada, yang menjadikan kamu daripada tiada kepada ada, Allah Azza wa Jal akan melipat ganda seksa yang kamu tadi itu tak boleh terlepas daripadanya. Cuma Tuhan raya dengan cara nyata sebegitu lalu, dia tak kuasa nak dengar, tak kuasa nak masuk dalam hati akan ajaran Tuhan, dan tak kuasa nak nampak apa hak Tuhan duk nasihat, hak Tuhan duk royak, hak Tuhan duk mengingat. Tak nampak. Tak nampak ni satu bagai juga. Tak ada orang nak royak kata. Royak gitu, royak gini, lepas hangguk lagi, tapi dia tak nampak. Nikmat nampak ni adalah nikmat hak Tuhan buka khusus, buka yang dia tadi itu tertentu dengan orang-orang yang hati tadi itu bersih. Terkadang dengar ajaran, dengar pengertian, dengar tu dengar ning, tengok tu tengok ning, tapi tak nampak, tak masuk, tak tahu nak buat. Hari ni kita kena pakat suluh dirilah. Kata kita tadi itu macam mana dengan apa hak Tuhan royak ni. Buat apa? Kerana ayat 21 nanti kita tengok, orang hak tak kuasa dengar ajaran Tuhan, orang tak kuasa nak ambil pengajaran, ambilnya peringatan daripada hukum Tuhan ni, orang ni nak jadi lagu mana? Ni hak kita nak tengok ayat 21. Kalau acu boleh tu kita tengoklah, ambil Quran di tepi-tepi tu tengok sendiri. Tak apa. Kerana kita mengaji tu ya ada orang jadi guru tu duduk syarah. Kita bawa datang beberapa tafsir depan kita ni untuk nawi kita boleh tengok dengan mata kepala. Ia kata orang hak sakning tu lah mana kalau ia tak kuasa nak dengar tu, tak kuasa nak faham tu, balah mana? Tuhan kata ulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka lah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri. Makna kata manusia yang tak nampak, tak termakan, tak tunduk, tak patuh kepada ajaran Tuhan, adakah Tuhan itu jadi rugi? Tidak. Tapi yang rugi ialah diri manusia itu sendiri. Kenapa? Kerana ajaran Tuhan nak mengajakkan dia kepada kejayaan. Tiba-tiba diri dia tadi itu tak boleh nak terima, tak boleh nak makan apa hak Tuhan khabar royak kepada dia. Nyata-nyata kata yang rugi ialah diri manusia itu sendiri. Dengan sebab itu Allah Ta'ala royak dalam ayat
surah Hud ayat 18 kata Tuhan melaknati orang zalim. Buat apa? Kerana orang zalim ning lah hak paling dahsyat sekali, iaitu zalim kepada dirinya sendiri. Dalam ayat satu lagi Allah Ta'ala kata, innallaha, sesungguhnya Allah, la yadhlimun nasa syai'a. Allah Ta'ala tak menzalimi akan diri manusia sedikit pun. Tuhan garanti, Tuhan buat keputusan, kata aku tak zalim kepada hamba aku. Zalim ni makna lagu mana? Bahasa pakta kita mudah faham sekali, buat nyanyi. Tu makna zalim. Buat nyanyi kepada hamba ni, Allah Ta'ala kata tak aku buat walaupun sedikit pun. Mari dengan syai'an isi nakirah tu ke, tak ada sikit pun aku nak zalim, aku nak buat jadi manusia tu jadi kena tipu perkara yang tak ada, tak ada. Buat nyanyi tak ada, sikit pun tak ada. Walakinnan nasa, akan tetapi manusialah, walakinnan nasa anfusahum yadhlimun, akan tetapi manusialah yang menzalim diri mereka itu sendiri. Zalim kepada diri ni makna kita tak ada hak kepada diri. Ama nak banding dengan cara mudah ni, kita ni Allah Ta'ala ada, asal tak ada, lepas tu mari ada. Kama dia apabila ada atas muka dunia ni, Tuhan kepada kita jasad, body kita ni, tubuh badan kita. Maka dalam tubuh badan kita ni Tuhan kekuatan, kesihatan, berinya segala-gala nikmat keperluan yang kita nak pakai dalam hidupan dunia. Cuma kita agak kata benda hak Tuhan tu kita wahalab balab doa. Lah mana wahalab balab doa? Makan, minum kita tak ada kira. Ikut gapo kita makan belaka, ikut gapo kita minum belaka. Kamar dia kita guna juga jasad kita. Rak tak rak apa guna juga sampai jadi rohak dia. Akhir sekali manusia tadi itu hilang daripada kesihatan. Kesihatan itu telah pergi daripada dia dengan sebab makan minum dan dia tak rehat. Maka soal, apabila siapa dah di situ tu salah dia, salah diri kita ke salah Tuhan? Memang salah diri kita. Hawak apa? Kerana Tuhan royak dalam Quran cara nak pakai diri, ya ayyuhallazina amanu. Tengok Tuhan panggil, wahai orang-orang yang beriman, kulu mimma razaqnakum fil ardi halalan tayyiba. Maka olehmu daripada perkara yang keluar daripada bumi. Apabila sebut makan masuk minum. Makan, minum, pakai apa hak keluar daripada bumi daripada perkara yang halal. Apa makna perkara yang halal? Yakni perkara yang tak mudaratkan kepada diri dunia dan akhirat. Itu makna halal. Kama dia tayyibah, benda yang jadi manfaat bagi diri kita semasa kita hidup di dalam dunia. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kita ikut jinjak langkah syaitan. Kerana syaitan tadi itu ia nak kita buat gapo biarkan rohak semua diri kita, sama ada makan dan minum. Kalimah wala tattabi'u khutuwatis syaitan maknanya jangan turut hawa nafsu sangat. Kerana hawa nafsu tadi itu apabila kita turut dia lebih daripada garisan, dia akan bawa kemudaratan kepada diri kita sebagai manusia. Itu Tuhan rakyat dalam Quran. Tetapi kita sendiri tidak mau, tidak nak ambil pengajaran.
Makan tak kira, minum tak kira, kamar dia rehat tak rehat kita tak kira, asalkan kita nak buat apa-apa yang kita tadi itu mau dan perlu. Pas lagu mana jadi? Di sinilah nyata-nyata sebagai bandingan kata apa hak Tuhan dak royak, kata benda hak nak jumpa dengan kita di alam akhirat lepas pada kita hidup dunia, gapo ratik jadi, tapi manusia itu sendiri tak ambilnya pengajaran, tak ambilnya peringatan, tak ambilnya faham daripada apa hak Tuhan itu khabar dan royak pada kita, maka yang rugi siapa? Diri kita lah sendiri. Dengan sebab itu, wahai orang yang ada lagi nyawa, wahai manusia yang ada lagi masa, hendaklah kamu tadi itu rebut peluang keemasan ini untuk kamu mensiap sediakan diri kamu pada satu hari yang kamu itu akan menemui, yang kamu tak akan lari daripadanya sedikit pun. Dengan sebab itu, kena dahlah kita tadi itu membebaskan diri kita daripada pekerjaan yang menepati, yang membelenggukan kita. Kerja ni kira-kira tak belenggu juga. Belenggu ni makna kata kalau kita kecek bahasa kasar sikit, ikat diri dengan kerja, ikat diri dengan dunia. Siapa tak ada langsung ruangan kepada diri nak cari ilmu agama, maka itu adalah cara yang merugikan diri kita. Maka kita boleh melepaskan diri kita seminggu, ada sehari dua mengaji kitab Allah Azza wa Jal, mengaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu bagi kita, dan orang yang niat baik sekali terhadap kita, ini adalah peluang keemasan, adalah peluang okat keemasan yang molek sekali. Tidak ada perkara yang boleh nak menggantikan. Sebab manusialah yang menzalimi diri sendiri kalaulah dia tadi itu tak pandai nak bagi masa. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan jadi hilang. Kalimah dhalla ni hilang, bukan makna sesat sekarang. Kalimah dhalla ni makna ada juga hilang. Dhallas sabil, hak tu sesat jalan. Tapi dhalla anhum, hak ni makna hilang daripada mereka. Hilang-hilang ni sebab tu datang daripada doa yang warid daripada orang-orang salah dulu apabila hilang barang. Allahumma rudda ilayya dhallati. Hei Tuhan, kembalilah kepada aku perkara yang hilang daripada aku. Siapa dia berdoa dengan doa tu serta dia yakin di dalam hati, Allah Ta'ala akan mengembalikan barang yang hilang. Amun nak gapo nak royak? Nak royak kata kalimah dhalla ada makna hilang daripada kita. Wa dhalla anhum, dan hilang daripada mereka itu. Pia mereka itu, yakni alladzina khasiru anfusahum, saning itulah. Pia alladzina khasiru anfusahum, iaitu az-zalimin, orang-orang yang zalim kepada diri. Hilang daripada mereka itu ma kanu yaftarun, apa yang mereka itu mengada-mengadakan, apa yang mereka telah mengada-adakan. Benda hak tak ada kita buat ada. Maksud lagu mana? Maksudnya kita tak boleh capai gapo-gapo. Sebab tu tak boleh kita mentipukan diri. Pelajar-pelajar, jangan kita tipu diri. Ni terkadang nampak pergi sekolah tapi tak masuk ngaji. Jelah juga. Kita pun pergi masjid sekali dengar orang nak buat penceramah ke, nak buat mengajar ke, tapi kita tak ada dengar, tak ada ambil faedah. Rugilah kita. Ini orang panggil orang yang tak pandai nak menego dengan kerajaan Allah Azza wa Jalla.
Orang musyrikun dulu, hak Tuhan nak rayak kita tahu ni, dia mengadakan perkara yang dia berasa nak harap dengan hati dia. Dia buat-buat berhala-berhala, buatnya tempat dia buat gantung. Apabila dia nak gantung gapo-gapo, gantung pada muka tu. Apabila jadi gitu, hari kiamat esok, dalla anhum ma kanu yaftarun, hilang habis daripada apa yang mereka itu duk tipu-tipu diri, duk buat-buat. Itu agak kata jauh muka hari kiamat. Tapi katanya ahli tafsir sejumlah lagi, ia kata hilang hari nak mati itu lagi. Hari nak mati ni adalah hari yang dahsyat. Hari yang kita nak pergi jumpa dengan Tuhan, hari dahsyat. Dalam 7 hari itu Tuhan tak siap-siap dah hari mana-mana untuk kita. Dalam 24 jam ni Tuhan tak siap-siap dah waktu mana kita nak pergi jumpa dengan Tuhan. Fi lahzatin wahidah. Pada masa, detikkan masa satu sahaja. Tukar daripada alam dunia kepada alam barzakh. Maka tepat nak tukar tu. Masa nak tukar tu adalah manusia tadi itu berdahsyat. Hawak apa? Masa tu Allah Ta'ala manusia nampaknya malaikat. Malaikat dizahirkan kepada orang yang nak meninggal dalam rupa yang dia tadi itu boleh pilih. Kalau nawi malaikat tadi itu senyum muka kepada dia, maka hendaklah calon diri dia sebagai orang yang beriman, orang yang buat amal yang saleh. Kalau nak tengok malaikat malakul maut dalam keadaan dahsyat, syadid, bekai nak murih, duduk tak juruh. Duduk tak juruh lagu mana? Tak sah jadi orang beriman, tak sah buat amalan yang saleh dan sebagainya. Maka dia akan tepukkan orang yang tak berjuh tadi itu di muka dan di belakang. Kalau bahasa tepat kita panggil tapa muka, tapa belakang. Katak belakang, tapa muka. Tubik, wahai roh yang jahat, tubik. Itu dia. Maka di situlah orang kafir yang dah sembah berhala semua ataupun dok gantung semua. Orang kafir ni gantung banyak. Sebab tu ya buh balik belakang tanglai semua dia kata. Segala-gala. Mana kata mari aku ni minta daripada perkara yang adanya kuasa semua. Tu. Ya bukan Allah Taala sah. Hak kita nak Allah Taala hanya juga ya semua. Maka hak semua tu ya gamuk Ya gamuk berasa kata ramai tu boleh tolong dia. Tetapi padahal keadaan sebenar dalla anhum ma kanu yaftarun, hilang habis licin. Hari nak tupai tak ada seorang, hari nak pakai tak ada pia pun di kalangan berhala ataupun hak dia dok gantung tu mari nak tolong dia. Sebab itulah kita tengok ghalib orang-orang yang adanya nurul iman, nurul basirah di hati, ia nampak muka orang-orang yang tak adanya iman, tak adanya ihsan, tak adanya tauhid. Apabila tinggal daripada dunia, ia nampak dalam keadaan tak redha gitu. Orang tu tak redha. Supaya kita lah, kalaulah kita tengok orang tu dapat nikmat, ia gembira senyum muka. Orang ni tak ada dapat nikmat, kita tengok muka dia senyum juga, panggil senyum kering. Ni kita kena jaga. Perasaan kita ni Tuhan beri, orang panggil ilmu firasah. Satu daripada ilmu Islam yang diaku oleh agama Islam. Kata kita tengok tu nampak kepada satu perkara yang Allah Ta'ala itu buka. Dengan sebab itu, hak naknya kita sebagai Muslim ni, bergantunglah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gini, apabila kita gantung kepada Allah Azza wa Jal dalam semua urusan, bergantung kita ni terbagi pada 3 bahagian. Pertama, bergantungnya hati, hak tu utama sekali. Falyatawakkalil
wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tuhan kata dalam Quran tu ke, hendaklah engkau bergantung kejak dengan Tuhan yang hidup tak mati. Gantung hati dengan Tuhan molek. Lepas daripada tu lidah tadi itu duk dalam garis Tuhan jadi molek. Jangan kecek benda hak Tuhan tak kena. Jangan kecek benda hak Tuhan merka. Hak Tuhan tak reda. Jangan kecek. Yang ketiga, jangan kita ambil tubuh badan kita ni pergi setuh dengan perkara yang Allah Ta'ala itu marah. Jangan setuh. Tak kira gapo-gapo pun kita fahamlah tu. Maka apabila manusia tadi itu boleh pegang tiga perkara tu, maka termasuklah golongan dia tu masuk dalam golongan mana? Masuk dalam golongan alladzina istaqamu. Orang yang istiqamah. Allah Subhanahu wa ta'ala royak lagu mana? Qala Allah tabaraka wa ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya mereka yang pegang di hati dan bertutur di lidah serta amal dengan anggota, Tuhan aku ialah Allah. Makna aku punya Allah, puja Allah, sembah Allah, ibadat pada Allah Ta'ala hanya jua tunggal, tak ada hak lain. Thumma, lepas daripada tu, thumma istaqamu, kemudian mereka itu istiqamah. Apa makna istiqamah? Al-istiqamah iaitu ad-dawam ala ta'atillah. Ad-dawam ala ta'atillah. Kita berkekalan di atas kita taat kepada Allah. Lagu mana berkekalan taat kepada Allah? Jangan putus amalan walaupun sikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Sekasih-kasih amalan di sisi Allah Azza wa Jal, iaitu kita itu buat sokmo walaupun sikit. Buat sokmo itu mana? Thumma istaqamu, istiqamah. Apabila gitu boleh dua syarat, beriman serta istiqamah. Amma nak syarah wa dhalla anhum tu. Jadi orang kafir hilang daripada dia semua hak dia nak tupai nak gantung. Kita orang mukmin, orang beriman, ada sekali dengan kita tak hilang lagi kana. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzal, Tuhan turun izin kepada malaikat tadi itu mai dok cara orang yang dok letih nak tinggal akan ini dunia. Orang nak tinggal ini dunia ni dalam hati dia pada masa fazak, masa hak susah tu ada dua perkara dalam hati dia ada bimbang. Bimbang nak pergi, bimbang nak tinggal. Bahasa Tuhan panggil takut dia nak pergi, kemudian dia ada rusing benda dia nak tinggal. Dua tu. Lalu malaikat tu turun daripada langit mengikut izinan Allah, tatanazzalu alaihim, di atas mereka itu pia, yakni di atas mereka yang beriman dan istiqamah. Alaihimul malaikah, mai royak gapo? Ya kena pesen royak. Orang manusia dek tepi kita, wahai pak cik, la ilaha illallah, dek talqin kita. Orang dek tepi kita dek talqin, orang kita tepi kita dek tolong berdoa, orang tepi kita dek tolong beberapa perkara daripada tu daripada ni. Tapi lagi alam satu lagi, iaitu alam malaikat. Kita hanya punya nampak orang nak tak ada tu, kita cepat nak gantung sungguh tu, Tuhan tak tu mari. Mai ayat apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Allah, ya kena royak. Royak ni sebab tu orang akak telefonnya seni. Telefon terus tu lah akak start kawin nanti telefon seklik lagi kawin duk sorak seni hati. Tapi main tak akak telefon ni gak jadi gano kok tu kau ni mari di hati. Sebab manusia kita ni yang nak cakap yang menyenangkan hati.
Lalu malaikat tu maya, alla takhafu wa la tahzanu, tak usah takut nah, jangan duk bimbang nah, alla takhafu wa la tahzanu, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Nung syurga hak Tuhan raya kamu janji dulu tu syurga kamu nak pergi tu. Apabila malaikat tunjuk syurga, syurga yang duduk ke atas, sebab tu malaikat mata kita tu naik ke atas, tengok ke tu, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Hak dulu hak munduk baca dalam Quran, duk mengaji tafsir di masjid tu kan, hak tu ada ayat, hari ni siapa dah pergi kamu? Lepas tu dalam hati dia, mulut tak jawab, dalam hati dia tanya-tanya, pas kawan nak pergi lagu mana, kawan tak biasa pergi. Misal dalam tafsir tu, kita nak pergi ke Mekah tak pandai, tak sah, tak bawa, nyanyo tengok. Ada ke pocik-pocik, ayah-ayah kita, mama-mama kita duduk di mata. Dia pesing kapal turbet transit. Transit ni mana kata? Kapal turbet masuk berhenti negeri orang Sultan. Apa yang transit lagu tu? Gi masuk dalam Mesir Sultan ke, lepas tu nanti turbet pula gi kat Makkahul Mukarramah. Ada pasal tu duduk nyata. Pak pocik-pocik kita pergi tengok puak dia, nampak pucak sore-sore. Kita tak berhajat pada gapo? Lapar air kata. Dahaga air. Patut seh pergi kana. Tak tahu kata seh tinggal ya kata. Lapar air kata. Penawar lagu mana ni adik ya kata. Tolong cari air. Sebenarnya air dah ada tempat orang cerdas siap-siap dah, tapi dia tak tahu. Nak masuk bilik air, hak ni nak masuk bilik air pada tunggu dapat bilik air. Ya pitu apa nama Sanambin ni ataupun motor. Tesing kapal turbin ni dia dua pintu. Pintu besar tu dia katuk duk gitu. Lepas tu masuk, tolak pintu besar masuk pergi dalam tu ada pintu kecil pula. Dia duk tunggu tobo depan tu duk riang for dia duk teratur depan tu. Kata-kata gano tak masuk. Orang ada dalam yang kata. Dak pakcik kena tolak pergi dulu, lepas tu masuk tengok ada kata ada. Oh gitu Allah. Tak royak siap tak. Sini dah dia kata. Patut seh pergi gano. Amun nak ditoseh tu ya. Nak ayat kalau kita tak pandai nak pergi ni nak buat apa tak kena. Pas nak pergi ala akhirat, nak pergi ala kubur berapa? Bahasa Arab dan bahasa ulama tafsir peng rihlatul gharib. Rihlatul gharib ni makna rihlah yang kita nak pergi seorang diri. Nak pergi ke Mekah tu ke Taglegar. Lepas tu nak pergi ala akhirat jumpa dengan tu ni. Lalu malaikat kata, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku ni jadi kekasih mung, aku tak tinggal mung. Aku tak tinggal mung. Dalam dunia aku duduk sekali dengan mung, walau mung tak nampak aku. Hari ni aku tak tinggal. Mung nampak aku tak tinggal. Kita pergi sekali. Pasal mana? Tuhan tu jamin, bukan kata tok orang mana-mana, tak. Tuhan sendiri. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahu akbar. Apabila sampai situ, kita sendiri tu berasa gembira. Sebab itulah kita, Tuhan tak tinggal kita. Tak supaya orang kafir dhalla anhum ma kanu yaftarun. Hak ni hilang daripada dia. Tapi kita orang beriman tak hilang. Tapi syarat saing gatik dah dengan malaikat. Nak sayang lagu mana ustaz nak sayang dengan malaikat? Tak payah nak sayang dengan malaikat. Baca Quran sama, malaikat tunggu kita sama. Ada asmaya sama, malaikat sekali dengan kita. Ada asmaya sama, baca Quran sama. Dua perkara ni malaikat sayang dengan kita, jadi sayang rapat. Sayang rapat dengan kita. Kemudian lagi ibu tiga perkara. Hendaklah kita cuci hati dengan saudara kita. Jangan ada dendam terhadap saudara kita, jangan ada dengki, jangan ada berasa tu berasa ni, cuci hati. Orang pesen ning malaikat tolong berdoa with dia, sempurnalah ya Allah akan hajat-hajat dia. Tiga perkara ni. Ini apa panggil cara kita nak pakai hidup pesen muslim. Lalu Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-22 tu, la jarama annahum fil akhirah. Tidak syak bahawa sesungguhnya mereka lah orang-orang yang paling rugi di akhirat. La jarama ay la syakka. Tidak ada syak bahawa sesungguhnya
orang yang tidak beriman, yang bergantung lain daripada Allah Azza wa Jal pada hari akhirat, mereka itulah orang yang paling rugi sekali. Ayat ni 22 ni daripada suratul Hud menepati kita baca wal asri. Wal asr innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia duduk di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, malaikat orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang yang buat amal yang saleh, wa tawasau. Kalimah tawasau ni pakak royak mengoyak, pakak sebut mensebut, pakak cerita mencerita. Hak ni khija lidah, khija lidah lisan. Wa tawasau bil haq, dengan benar-benar. Apa makna benar-benar? Gulawa ya kadzib. Kalaulah kita kena dusta tu makna gapo? Al haq kita faham. Kecek we benar. Kecek we kena. Kecek hak sungguh. Hak sungguh ni kalaulah bab agama, apa hak Tuhan kata, apa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, hak tu hak benar sekali tu. Wa tawasau bis sabr. Selagi kena sabar. Pakak royak, pakak sebut, pakaknya cerita, pakak khabar dengan suruh kita sabar. Buat apa? Karena dalam dunia kalau tak pakai sabar tak boleh hidup. Wallahi, demi Allah, dalam dunia kalau tak ada gia sabar tak boleh hidup. Tak boleh hidup. Kena sabar. Sabar-sabar ni mana lagu mana? Mempertahankan diri daripada mengamuk. Tu mana sabar? Tahan diri daripada mengamuk. Mengamuk ni lagu mana? Tak ada payahlah mengamuk tu. Kita tak reda dengan apa yang dikena coba. Tu mana mengamuk dah. Sebab tu satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ni jadi nabi, jadi rasul, jadi pemimpin. Dia tak duduk dalam umur saja gitu, dia masuk klukli. Salah kata dia masuk bergaul dengan sahabat-sahabat dia, orang-orang yang ada sekelilingi dia. Tiba-tiba satu hari itu, seorang di kalangan orang perempuan yang ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia orang berimej, tapi berimej pesing masuk Islam pesing turun menurun. Masuk pesing mokpok dia lah. Mokpok dia orang berimej, dia berimej, dia orang muda. Tiba satu hari itu anak dia meninggal. Anak dia tu meninggal. Apabila anak meninggal ni, dia teriak tangis. Pasal dia lah sifat manusia. Lalu Nabi tengok, lalu ke tempat hak dia duk teriak tu, dia kata ada gapo yang duk teriak sangat. Siapa yang menjadi, apa yang menjadi menyebabkan mung tadi itu duk menangis? Ni hadis sahih. Lalu dia kata anak hamba ni mati. Tak sesuai lagi lah dia mati. Kita duk main dengan dia. Kita tak ada dah orang lain duk main dengan dia. Serenuk hati dengan dia. Mati dia kata. Sebab itu kita sedih ni. Nabi kata sabarlah wahai seorang perempuan. Hak tak kena ke demo dia kata. Dia tak kenal Nabi. Dia beriman dengan Nabi tapi tak kenal. Dia pasal orang Badawi ni, dia tak kenal orang muda. Tak serupa learning zaman kita dulu tu. Raja-raja, kita kenal raja, tak biasa tengok hak sungguh. Orang tak tengok TV, tak tengok surat khabar, tak kenal muka belah mana, tak tahu. Nak misal ya tu. Maka dia tak kenal. Tak kena ke demo tak apalah dia kata. Ni anak kita dia kata. Nabi posnya kelik di rumah jumpa dengan mak pak dia. Dia cerita je bahasa orang perempuan ni, cerita yang royak gitu, royak gini jumpa dia tak. Jumpa seorang lelaki gini royak sifat. Dia kata hak tu Rasulullah dah tu mung kecek guna dengan dia. Dia kata tak kena ke demo. Allah munggah tak pandai kira sungguh kata. Satu hari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali yang kedua. Ya maaflah ya Rasulullah, aku tak tahu sungguh kata kena kamu. Bawalah aku tak ada hitam muka ratik kata. Duk dalam keadaan menangis ni. Ya orang perempuan zaman dulu tak hitam muka orang lelaki, dia tunduk gitu. Dia tak serupa zaman dulu tu, zaman orang hak tarbiyah Islamiah hak sungguh tu. Dia kata tak apalah, aku nak sabar.
Main ngaku takut nak sabar dah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, innamas sabru fi sadmatil ula. Sesungguhnya sabar awal pekerjaan yang tipu dan kena kita. Kena pop, kita sabar. Tu mana sabar? Kalulah sepak akar kayu menyupoh tak tahulah. Lepas tu mai doa, aku kawin sabar dah hari ni. Tak, bukanlah tu. Sebab tu as-sabr, yakni sabar ni maksudnya kita mempertahankan diri daripada mengamuk. Tu makna sabar. Senyap duk dia. Kalau nak mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Apa tu duk royak gitu tu? Kerana manusia ni kalau tak beriman, mereka lah humul akhsarun, orang-orang yang paling rugi di akhirat nanti. Rugi sungguh. Hawa apa rugi? Kerana dia tak leh dah lah. Tak leh gapo? Tak leh dah nikmat dalam syurga esok. Sebab tu kita duduk dalam dunia tu, hari kita pilih dua. Awal surah Baqarah tu ke, wa minhum, dan di antara manusia, may yaqulu, orang yang kata, Rabbana, hai Tuhan, atina, berilah pada kami, fid dunya, dalam dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak ada habuai apa-apa pun di akhirat esok. Tak ada apa sekarang. Aku nak dunia lah. Pia tu orang kafir, orang tak beriman, Tuhan wi ke dia. Tapi sebaliknya, wa minhum, ada di kalangan manusia hak bijak, reti, pandai nak menegang dengan Tuhan, dunia bahagia, akhirat esok berjaya, may yaqulu rabbana, orang yang berdoa, hai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berilah kepada kami dalam dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dalam akhirat esok kebaikan, wa qina azabannar, jaga selamatlah kami daripada seksa api neraka. Tu orang mulia. Dengan sebab itu kita baca Quran ni, kalau kita faham, Allahu Akbar. Seolah Allah kata kita boleh penti, boleh kharitah yang nak bawa kita kepada gedung gapo? Gedung pesaka ke, gedung harta ke, penti untuk nak tunjukkan kita pada konsep tepat yang nak bawakan kita kepada kejayaan. Cuba kita tengok orang yang dapat penti ni, bulat-bulat misalnya ni, kata ni bukit emas duk sini, perak duk sini, jemeruk duk sini, jelima duk sini, di dalam bukit ni aku nak wi kamu. Soal, perasaan kita ni berasa jemu tak tengok penti tu? Wallahi tak jemu. Buat apa? Kerana kita nampak kebolehan nikmat hak kita nak boleh. Tapi Quran moga kita tak faham berdoa jadi jemu kita tengok dia. Tak berasa kan? Baca apa? Baca lah tapi tak rasa kan. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah Taala baik pada tu banyak. Sebab tu Tuhan kata, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan mereka itu berkesan dalam hati dia hidup pada dunia sampai gelak gelita bak akhirat, sedangkan akhirat itu lebih kekal, lebih baik bagi dia. Tapi kita caiชีวิต แบบ ธรรมดา, tak berasa gano, rasa tak ada gapo. Bukan. Allah Ta'ala nak uwi kepada kita ni banyak lagi. Orang kafir ni setara mana Tuhan wik dia? Setara mana Tuhan wik dia? Orang kafir ni hamba Tuhan juga. Bukan hamba Tuhan, ya hamba Tuhan. Allah Ta'ala hendak nak menjadikan dia, Allah Ta'ala hendak nak wi ada atas muka dunia, Allah Ta'ala yang nak wi dia, semua Tuhan hendak belaka. Cuma Tuhan hendak tapi Tuhan tak redha. Orang tak beriman ni Tuhan royak, Tuhan sia kepada puak dia. Cuma dia tak kira kita ni, puak orang beriman ni. Lah mana? Gini Tuhan kata. Wa qala subhanahu wa ta'ala, walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidah. Kalaulah tak jadi bimbang manusia tu nak jadi kufur belaka, nak jadi tak beriman belaka,
Sampai kita orang tak beriman ni turut, sampai kita orang beriman ni turut juga orang tak beriman. La ja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqfan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan yattaki'una 'alayha wa zukhrufa wa in kullu lamma mata'ul hayatid dunya. Ila akhiril ayah lah kita nak sini lah. Kalau Tuhan tak bimbing kita ni orang beriman turut jadi kafir serta orang tak beriman, nascaya Tuhan akan jadi bagi orang tak beriman tadi itu umur dia perabung tu daripada perak, tangga daripada perak, bata tempat nyana daripada hiasan yang gamaha. Buat apa Tuhan nak buat lagu tu pada orang tak beriman? Kerana ia tahu kata apabila orang tak beriman mati lepas dia tak beriman, tak jumpa dah dengan syurga sampai bila-bila. Kalau Tuhan wi dalam dunia 70 tahun, 1000 tahun tak apa lagi, tak rugi sikit pun. Tak rugi sikit pun. Perkara hak Tuhan nak wi tak rugi. Tapi Tuhan tak buat lagu tu. Hak apa? Takut buat kita turut dia. Kalau kita ni orang beriman, tengok orang tak beriman tadi itu ada umur pasal tu, habis licin. Turut demo habis, tak ada dah orang beriman. Jadi Tuhan sia kepada kita. Apa bandingnya? Tafsir yang panjang masalah ni. Nak banding mudah-mudah. Ayat ni surah lain, tapi cara nak tafsir Quran kena ambil sebuah Quran tu mari tafsir ayat yang kita nak baca ni. Sebab tu kena gambar belaka dalam Quran ni ayat ni duk mana. Sirai-sirai gi lah, pelaga-pelaga gi lah. Tu ulama kita yang hajar lagu tu. Amun nak buat khulasah dengan cara mudah, kita ni orang kalau fakir miskin, tak ada duit lah fakir miskin ni. Tengok orang ada duit, kama dia tadi itu nak duit kita jadi sepangan dia. Tu pada turut je macam mana. Ada di negara Malaysia satu negara, tak saya sebut lah, negeri dia tu ada satu tempat orang agak kata susah. Bukan kaya belaka dan negeri dia pun ada agak kata susah. Jauh sikit daripada tempat kedudukan orang biasa ni. Kristian gi. Kristian. Orang panggil dakwatut tabsyir. Dakwatut tabsyir ingat makna kata dakwah pasal guna duit. Hak tu guna duit sungguh. Hak lain tu dia mau duk bubuh, dia kata guna duit. Nampak tu tak? Sebenarnya kita nak tahu, jom mari tengok lah. Boleh tahu. Hak dakwah tu tafsir Kristian ni guna duit. Masuk dalam negeri tu, masuk dalam kampung tu, pakak turut demo tu tukar agama belicin. Terus ada duit bulan ni ya. Anak mu nak ngaji mana? Umur aku nak buat wi, kerja aku nak bui, 3 kali aku janji. Makan ni bulan ni tak sabar saya. Aku sara. Cuma syarat mutuak agama aku. Tukar bil cinta. Bahak ni umur agaklah Tuhan ayat dalam Quran. Umur perak. Wak dengan kelik begitu. Hidup dengan cara mewah. Orang kafir. Kita umur kayu, umur biasa. Kita kata, kok mana kita dah sembah Tuhan? Sari siang malam. Orang tak ada sembah Tuhan, mewah begitu lalu, baik kita jadi hak nung. Mujurlah Tuhan tadi itu sia kepada kita. Dia tak buat lagu tu. Hak tu maksud kata walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidah. Jadi kufur belaka. Dia tak buat. Dengan sebab itu kita sebagai manusia hendaklah kita faham, hendaklah kita itu ambil pengertian. Biarkan molek. Sebab agama ni pada akhir zaman seumpama kita nak pegang dia tu agak kata tak suka dululah. Boleh pegang, bukan tak boleh pegang. Orang yang baik banyak lagi ada pegang dengan agama sampai ke sekarang. Tetapi kita nak bawa pegangan kita, amalan kita, iman kita ni sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Itu hak penting yang kita nak bawa lagi. Kama dia ayat yang keseterusnya, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Dan sesungguhnya mereka-mereka yang beriman dan buat amalan yang saleh. Ayat ni apa? Ayat gu.
Iman, amal. Ya dua. Cuma amal di sini cuba kita perhati. Tuhan kata innal ladzina amanu wa amilu, gitu saja. Kan ada as-salihat, ada as-salihat. Buat apa? Kerana as-salihat ni sifat kelaziman bagi amalan yang kita nak buat sebagai muslim. Kalaulah amalan tak salih, Allah Ta'ala tak terima. Pas nak buat lagu manawi salih, ni kita rayak dah ngaji kemarin. Ada dua syarat ataupun dua rukun asas. Yang pertama, al-ikhlas. Buat kena bulat hati kerana Allah. Yang kedua, al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru jadi amalan itu amalan yang salihat. Kalau tidak, free. Sebab itulah kita kena gaduhlah sikit sini. Gaduh sikit sini. So umpama nak banding dengan cara mudah-mudah supaya kata kita tadi itu boleh nak buat kira. Lagu mana? Praspuk nak pergi kana-kana ni kena ada. Tak ada hak tu gak. Klik bayar tiket dah pun tak boleh naik kapal. Tak ada hak tu. Tiba-tiba kita tadi buat kehalab-balab doa. Ada dah ni ke pasport jadi gano. Tak usah tengok. Dia tak tengok. Ada bawa pergi. Ada duk tangis siap dah. Tapi dia tak tengok kata Allah habis kata habis. Bawah tu kena pergi. Ni pasport dia kata. Balik orang cek pun tengok. Pasport muka super. Tapi habis umur ni. Hei, habis umur lagu mana? Umur kita ni ada lagi habis ke mana? Malah balah. Lagu ning-ning kita buat halal balah. Juga amalan yang kita buat adalah amalan kita bawa pergi depan Tuhan. Tapi tak ada as-salihat. Tuhan tak terima. Jaga hak ni. Jaga malak. Wa akhbatu, dan akhbatu. Mana akhbatu? Ai khasyi'u. Mana mereka ini khasyuk, tunduk, patuh ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Ila di sini pakai makna lam, ai li rabbihim. Ila kepada, tapi di sini pakai makna bagi. Ada makna ila ni bahasa lurah lah sikit. Ila makna lam, lam makna ila. Ia boleh ganti gi mari. Ila rabbihim ai li rabbihim, bagi Tuhan mereka. Ayat satu lagi, bi anna rabbaka auhalaha. Kalimah auhalaha ai auha ilaiha. Tuhan wahyu kepadanya, bukan bagi kepadanya. Tu nak ayat kata ila dengan lam terkadang masuk makna gi mari. Ila kita ngaji bahasa Arab terjemah jadi Jawi kepada. Lam makna bagi, tapi di sini tak terjemah wa akhbatu, khusyuk mereka itu kepada Tuhan mereka, dak bagi Tuhan mereka. Itu alat dalam masalah kita kena faham lurah. Lepas tu kita tak kena cari sendiri benar ni. Ulama wari tafsir pernah ni. Depan kita ni kita bawa tafsir. Cuma tafsir ke tafsir lah. Kita kena ada alat juga nak baca. Nah, tafsir ke tafsir lah. Alat kita nak baca tafsir tadi. Ayat tadi sini makna ni, sini makna ni. Tu makna kata kita kena ada asas. Asas ni bahasa Sia kataความรู้พื้นฐาน kena ada. Terutama pelajar-pelajar. Sebab itulah kita ayah-ayah, ibu-ibu yang dihormati, yang dimuliai, kita ada anak cucu belakang ni, kena tarbiyah anak cucu kita, dia boleh faham Quran. Dia boleh faham Quran. Nak hajar lagu mana? Kalau ngaji Arab saja apa tak jalan, dia tak faham Quran. Nak ngaji Arab hak boleh faham Quran. Nak situ. Nak buat lagu mana? Cari guru fisik Guru tambah kita saya ke anak kita, cari guru-guru mengajar Inggeris ke anak kita, molek bagus. Tapi lagi nak tambah, cari guru-guru hak mehir, hak reti bahasa Tuhan, ngajar anak cucu kita bahasa Tuhan tu. Bahasa Quran tu, bahasa hadis tu, reti. Supaya kita jadi sebab ada ke dia tu sodah. Yang kedua, sebab kita tadi itu mengajar dia wirti bahasa Tuhan, kita ni confirm.
cerak nyata biiznillah taala, termasuk daripada orang yang Tuhan nak boleh syurga. Nak situ. Hari ni banyak ustaz-ustaz kita, tok-tok guru kita kelik daripada luar-luar negara, Timur Tengah, hak reti bahasa Tuhan ni. Ambillah demo tu. Mari-mari. Apa dalam seminggu sehari ke, tak apa dah. Tapi we ngajar, we dapat tubik kualiti. We tubik kualiti. Tak ada kualiti, tak usah kaca ada gaji. We tubik kunafat. Ayat mula-mula, surah mula-mula Fatihah. Adik mana gana sini ni cara yak kamama sikit. Yo yak ser tubik mari. Ha tak apa. Gitu kena usaha kita. Terkadang hamba kenal dengan orang kat atas tu ke. Dia nak wi anak cucu dia ni pergi masjid sekali dengan dia. Upah sewaktu 500 kok. Hak kaya tu. Sewaktu 500 kok kau kecil-kecil dah lah. Bahawa dia ada upah lama-lama dia buat mendekati masjid. Sekarang lah ni jadi tak imam masjid lah. Boleh cara segala-gala orang bercara. Orang tak ada suami dia bercara, anak yatim dia bercara, fakir miskin dia bercara, orang berhajat dia bercara, Ibnu Sabil hak mari musafir dia bercara. Masya-Allah. Pak mati lagi dah. Rahmatullahi alaih. Pak mati lagi dah, mak dah ada lagi. Nak ayat cara mikir dia ni boleh pedah klik pada diri dia mula-mula sekali, boleh pedah pada anak dia, boleh pedah pada masyarakat. Mari daripada mana? Mari daripada didikan. Didik ke tarbiyah, kan obrom sangson, didik ke tarbiyah. Itu maksud dia. Ulaika ashabul jannati, mereka itu adalah ahli syurga. Masya-Allah. Mereka itu ialah ahli syurga. Syurga ni ada di mana? Bawah daripada Arsyur Rahman. Syurga bawah daripada Arsyur Rahman. Atas Allah Ta'ala tak syurga situ. Syurga hak tinggi sekali dinamakan syurga Firdaus. Atak dia, langit dia, perabung dia Arsyur Rahman. Masya Allah. Tinggi kedudukan syurga. Pas dalam syurga ni apa ada dalam tu? Amun nak ayat sepatah ya ada dalam tu. Mudah. Lahum fiha ma yasha'un. Ha tu Tuhan kata itu. Bagi dalam syurga, bagi orang yang boleh masuk syurga, perkara yang dia itu nak semua. Boleh. Nak ke apa hati? Kita hari ni tak rasa nak ke? Tengok tanah bucun ni rasa kene, tengok kebun ni rasa kene, tengok demo tu rasa kene, tengok rasa nak ah. Ya rasa nak tu. Lalu Tuhan kata dalam syurga, lahum ma yasha'un. Dalam syurga tadi itu bagi puak boleh masuk syurga apa yang dia nak. Lepas tu takut-takut duk berasa dalam hati. Oh lah tu hewi belaka. Lama ke sudah pula dah kita biasa duk sudah dalam dunia. Boleh. Bawa sampai satu tahap puasa tak apa dah, puasa tak gana-gana dah. Supaya kita sifat orang kita ni kalau nak boleh tu kan Allah nyok usaha siang malam nak wika boleh. Ba boleh biasalah. Puasa nak lepas pula. Lagu tu ke lagu mana perasaan tak kekal ke lagu mana? Tuhan kata hum fiha khalidun. Mereka itu ahli syurga, dalam syurga berkekal selama-lama. Serenok selama-lama, janguk selama-lama, hebat selama-lama, pangkat tinggi selama-lama. Segala-gala keperluan yang kita tadi itu mau, sini hak sungguh. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata innamal aisyu aishul akhirah. Sesungguhnya hidup hak sebenar iaitu hidup akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dia kata dalam surah Al-Ankabut, sesungguhnya hidup akhirat itulah hidup yang sempurna hidup. Hidup akhirat tu hidup sempurna hidup. Tapi Tuhan taklid sikit, law kanu ya'lamun, jikalau mereka itu reti aku ayat. Sebab tu guru hamba ayat sama. Ant ya bunai, hai anak yang dikasihi, amrud dunya aisat fa aisat, dia kata. Urusan dunia benar mudah saja. Lagu mana maksud dia?
yakni kita usaha terlekat, tak leh benda hak kita nak. Usaha terlekat, tak leh hak kita nak. Ada hak tawi, banyak lagi hak tawi bila tak habis. Tapi ada benda hak terlekat tu hak takwi. Dia kata ya bunai al-amrud dunya aisar fa aisar. Mana kata benda ni mudah. Tu hak takwi dalam dunia kerana ada hikmat. Kita ni kena percaya satu perkara. Benda hak kita mau terkadang mudarat bagi diri kita. Benda hak kita nak jadi mudarat bagi diri kita. Ada kata ada, nak misal hissi dulu. Misal hak boleh tengok dengan mata kepala. Lah mana? Makan ke? Bak makan sikit. Lah berasa mulut lalu. Orang tak jadi kelut layan ni. Tak jadi apa nama hak boleh penyakit tu afanallahu wa iyyakum. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya makan masya-Allah, ikut tengok depan. Boh grup masuk. Berhenti. Itu enjin lik dalam kata perasa malaikat lik dalam kosek dah. Berhenti. Ada perasa tu mari. Tapi hawa grup masuk. Boh masuk. Okey, tak ada masalah. Apabila masuk di dalam jasad manusia banyak sebegitu lalu benda hak kata ingin nak sampai kita bubuh tu. Lepas tu dapat gapo? Orang dapat hadiah besar sekali penyakit ciman ni. Itu hadiah besar sekali. Yang kedua penyakit hati, hadiah besar juga tu. Yang ketiga penyakit sumak dalam akal fikiran, selit tip ni sama. Yalah juga tu. Yang ketiga darah tinggi. Hadiah nakal tu. Hadiah daripada hawa hak kita tamak sani. Apa? Hawa boleh jadi gitu. Tu no ayat tu ayat tu. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Harap-harap kamu tadi itu suka kepada satu perkara sedangkan kamu suka nak tu adalah kemudaratan, kejahatan bagi diri kamu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Harap-harap kamu tu tak kena satu perkara sedangkan benda kamu tak kena tu manfaat bagi diri kamu. Lepas tu ya khatam ayat di belakang tu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Taala mengetahui apa yang pedah bagi diri kamu dan manfaat bagi diri kamu, dan Allah Taala tahu perkara yang mudarat bagi diri kamu. Wa antum la ta'lamun, sedangkan mu tak tahu. Diri kita pun kita tak tahu. Orang kita maaf dia sebut dah, minta Tuhan selamat belaka. Nak sebut yang ni nak misal. Mabuk ubat. Ada orang tua kita dah sebut, jaga-jaga tu makan-makan tu lama mabuk ubat. Ada setengah-setengah mabuk ubat mati keadaan itu. Makan benda halal. Ya, benda halal. Obat ya suka tak benda manfaat makan. Tapi makan tadi itu nya agak kata silap kot mana tak tahulah. Tapi zon dia tadi itu suka dia kata molek okey mati. Memang tak apalah sampai masa hak tu kita tak ada kecek di ajal. Kita kecek di sebab. Sebab tu awal makan molek nah jadi makan Coca-Cola tu dengan wah gapo? Wah tu wah ni adalah ni. Jaga dah takut jadi mabuk. Ya tu. Allah kita gagah lagi, tak kira gagah tak gagah salah ni. Dia kira masalah kena tak kena. Supaya dia nak main elektrik tu lah. Mana ada api dia kata. Orang kata ada api, orang tu jagalah api tu. Mana ada jalan nampak bedak. Tengok Tera tengok. Boleh tahu gak sekali. Kawan gagah, rembo bergebah. Ni kata kau lain. Nak rakyat kata kita tadi itu kena beringat dalam masalah pakai hidup. Kemudian mathalul fariqaini kal'a'ma wal asam. Umpama dua golongan itu, ada dua golongan. Tuhan nak banding ni. Kal'a'ma wal asam. Al-a'ma ni seperti orang yang buta dan orang yang tuli. Wal basiri was sami', dengan orang yang melihat dan mendengar. Jadi orang nampak dengan tak nampak, dengar dengan tak dengar. Hal yastawiyani mathala, adakah sama